Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al kiram ashabil izam insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya kata oleh Muhammad, bermula Allah Subhanahu wa taala itu esa. Ianya Allah itu itulah tempat penumpuan segala makhluk, dan dia tidak beranak dan tidak ada peranakan dan tiada sekutu baginya. Alhamdulillah. Yang mati Al-Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya yang berusaha, Tuan Siap, kemudian pengurusi masjid, yang kuasa, sidang jamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan perjumpaan kita, pertemuan kita malam ini. Maka dapatlah kita sama-sama hadir untuk mengimarahkan nama Allah. Samping itu dapat kita sama-sama kan mengikuti pengajian malam ni, insya-Allah. Jadi malam ni kita berada di muka surat berapa, tuan? 10 20. Okey, baris. Ha? Lima belas daripada bawah. Okey. Citra tu lah, cerita Qatadah kan. Ambil situlah ya. Dan citra Qatadah dan Ad-Dhahak dan Maqatil situ Okey, kita ambil situlah. Kalau yang Rumi tu saya tak tahu muka surat apa. Rumi muka surat apa? Ada ya? Siapa yang bawa Rumi? Ada yang Jawi, ada yang Rumi kan? Yang Rumi tu tak tahu sampai mana. Tak silap saya, yang biasa mengaji tu dia tahulah soalnya. Baik. So kita masih lagi dalam pembahasan Qiyamu Ta'ala binafsih lah. Qiyamu Ta'ala binafsih. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang kelima, iaitulah Qiyamu Ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya? La yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. La yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, tidak berhajat kepada zat
tiada berhajat kepada zat dan tiada berkehendak kepada fa'il, perbuatan ataupun orang yang menjadikan dia. Tidak berhajat kepada zat ataupun tempat, tidak berhajat pada tempat, dan juga tidak berhajat kepada fa'il, orang yang menjadikan dia, kerana dia terjadi dengan sendirinya. Baik. Dan cerita Qatadah, cerita mana ceritalah, cerita daripada Qatadah, Ad-Dhahhak dan juga Maqatil rahimallahu taala, datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada beberapa orang datang lah, orang Yahudi lah datang pada Nabi. Maka berkata mereka itu bagi Nabi, sifatkan olehmu bagi kami akan Tuhanmu. Sifatkan olehmu bagi kami akan Tuhanmu. Mana ceritalah Tuhan kau ni macam mana, kan, macam mana bentuk dia. Macam itulah lebih kurang. Maka bahawasanya Allah Ta'ala turunkan kalamnya pada Taurat. Maka bahawasanya Allah Ta'ala turunkan kalamnya dalam Taurat. Ini siapa kata? Yahudi lah, disambung lagi ayat dia. Maka engkau habarkan akan kami daripada apa sesuatu kejadiannya dan daripada apa jenisnya. Adakah daripada emas atau perak ataupun tembaga? Jadi orang Yahudi ni mintalah, kan? Mintalah kepada Nabi ni, Allah Ta'ala ni macam mana yang kau sembah-sembah ni Muhammad? Kau lari daripada menyembah agama nenek moyang kami, kau pilih agama lain, dan kau ajak orang masuk agama kamu, masuk Islam. Okay? Jadi cerita kepada kami ya Muhammad, Tuhan ni daripada apa dibuat? Pada emas ke, perak ke, ataupun, dan adakah dia makan atau minum? Makan, minum tak dia? Macam tu. Dan siapa mempusakakan dunia ini? Siapa mempusakakan dunia ini? Dan siapa yang mengambil pusaka daripada Allah? Siapa yang mempusakakan daripada Allah? Siapa yang mempusakakan dunia? Maknanya seolah macam anggapan mereka ada Tuhan selain Allah Ta'ala lah. Mana ada Tuhan A dulu. Bila dah ada Tuhan A, maka Tuhan A mati, maka dia wariskan dunia ni kepada Tuhan Allah Ta'ala. Macam itulah anggapan mereka lah. Macam tu. Jadi mereka tanya, siapa mempusakakan dunia? Siapa yang mengambil pusaka akan Allah? Maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan kami, bukan dia daripada sesuatu. Allah Ta'ala ni bukan daripada sesuatu, bukan pada emas, bukan perak atau tembaga, kerana bahwasanya dia menjadikan segala sesuatu. Kerana dia mencipta, bukan dia kena cipta. Maka turunlah surah Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kata oleh Muhammad, Allah tu Esa dan Allah tu tempat penumpuan segala makhluk. Baik, makna samad itu yang dikasatkan pada segala hajat hamba-Nya atas berkekalan, yakni kuasa ia menunaikan akan segala hajat hamba-Nya. Itu maksud as-samad. Ahad tu Esa lah. Ahad maknanya Esa. Maksud Esa itu sama ada tak boleh menerima bahagi, ataupun memang dia tak boleh, ataupun boleh menerima bahagi pun. Bukan juga Allah, kan? Kerana jirim ialah makhluk. Jirim ada yang boleh menerima bahagi, ada yang tak boleh menerima bahagi. Allah Ta'ala ni bukan jirim, sama ada boleh menerima bahagi ke ataupun tak boleh menerima bahagi. Allah Ta'ala bukan begitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiun alim. Okey. Jadi mana samad ialah yang dikasatkan pada segala hajat hamba-Nya atas berkekalannya, yakni kuasa ia menunaikan segala hajat hamba dia. Itu sebabnya kalau terjemahkan lain as-samad ni, tempat penumpuan segala makhluk. Tempat penumpuan segala makhluk. Kalau dah tumpuan segala makhluk, maknanya
Kan? Dialah yang akan bertanggungjawab. Dialah bertanggungjawab untuk memberikan rezeki, mengaturkan segala semuanya terhadap makhluk ini. Kerana makhluk ini tiada berhajat kepada lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau dalam masa yang satu sekalipun lagi tiada rongga baginya, dan jikalau dalam masa yang satu sekalipun lagi tiada rongga baginya, Allah Ta'ala tidak ada berongga, dan Allah Ta'ala juga boleh menunaikan hajat segala hamba sekaligus. Walaupun serentak, contoh dalam dunia ni memohon pada Allah, Allah Ta'ala boleh bagi semua secara serentak kepada makhluk. Itu maksudnya satu. Allah Ta'ala boleh bagi secara serentak dan boleh juga tak bagi segala serentak. Contoh dalam dunia ni, berapa yang berdoa Allah Ta'ala dalam dunia ni, berbilion manusia berdoa pada Allah, Allah Ta'ala boleh menunaikan hamba tu, hajat hamba segala secara serentak. Kan? Kerana dia berkuasa di atas segala-galanya. Baik. Maka tiada dia makan dan tiada minum. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala ni tidak berongga, jadi dia tak perlu makan dan minum. Macam kita kan berongga kan, mana ada mulut untuk kita makan. Macam tu. Ada juga binatang kadang-kadang tak ada mulut tapi boleh makan. Betul tak? Ataupun mungkin mulut dia ada tapi tak nampak, kecil sangat mulut. Cacing tanah kan, ada mulut tak cacing tanah? Ada. Pernah tengok tak mulut cacing tanah? Tak pernah kan? Mungkin ada lah, tapi kena tengok secara pakai mikroskop. Mungkin kita boleh nampak lah macam mana lah mulut dia. Dan ada binatang yang mata dia banyak. Ada binatang mata satu, ada binatang mata dua, ada binatang mata beribu-ribu mata. Contohnya labah-labah ataupun serangga-serangga ni. Serangga punya mata yang banyak, beribu mata dia. Tapi kena tengok pakai mikroskop lah, baru boleh nampak mata dia. Kalau tak boleh. Ada binatang yang boleh pusing kepalanya 360 darjah. 360 darjah dia pusing kepala dia. Tuan-tuan boleh pusing kepala 360 darjah? Tak boleh. Tuan-tuan nak cuba ke pusing kepala tuan-tuan 360 darjah? Kalau nak cuba, cubalah. Kotak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Tapi binatang ada begitu. Allah Ta'ala bagi dia, mencipta mereka dalam keadaan luar biasa. Betul tak? Macam tu. Baik, kemudian kita sambung lagi. Dan jikalau dalam masa yang satu sekalipun lagi tiada rongga baginya, Allah Ta'ala tidak berongga, dan tiada makan dan tiada minum, tiada beranak. Artinya tiada keluar wujud sesuatu daripada zatnya yang maha tinggi, dan tiada diperanakkan dia. Artinya tiada keluar zat Allah Ta'ala itu daripada zat sesuatu yang lain. Zat Allah Ta'ala bukan keluar daripada satu zat yang lain. Allah Ta'ala juga tidak mengeluarkan zat lain, mana memperanakkan seseorang. Tidak. Allah Ta'ala tidak memperanakkan seorang, dan dia juga bukan beranak daripada mana-mana ibu. Mana-mana ibu tidak ada. Seterusnya, artinya tiada keluar wujud sesuatu daripada zatnya yang maha tinggi, dan tiada diperanakkan akan dia. Artinya tiada keluar zat itu daripada zat sesuatu, dan tiada sesuatu diperanakkan dia, melainkan lagi akan mati. Mana sesuatu yang beranak, sesuatu yang beranak atau sesuatu yang diperanakkan, kan, sampai tahap dan ketikanya dia akan mati. Dia akan matilah, binasa ataupun luput, musnah dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala bukan begitu. Kemudian, dan tiada yang mati melainkan dipusakakan dia. Tiada yang mati melainkan dipusakakan dia. Jadi oleh sebab Allah Ta'ala itu tak mati, maka dunia dan alam ini tidak dipusakakan kepada Tuhan yang lain. Dan juga tiada Tuhan yang lain selain Allah.
Yang mana bila Tuhan tu mati, maka alam ni dipusakakan pada Allah. Allah dapat pusaka daripada Tuhan yang lain. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian bermula Allah Taala itu tiada mati dan tiada seorang jua pun yang mengambil pusaka akan dia, dan tiada menyamai baginya oleh seseorang. Maka mensabit ia dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Allahus Samad maknanya Allah itu berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya. Mana setiap lain-lain berhajat pada Allah. Itu namanya iftikar. Iftikar dia ada dua sifat selain daripada wujud kidam semua. Ada satu lagi, sifat iftikar dan istighna. Apakah dikatakan sifat iftikar? Sifat iftikar maknanya segala makhluk berhajat pada Allah. Istighna pula maksudnya terkaya Allah daripada makhluk. Terkaya Allah Ta'ala daripada semua makhluk. InsyaAllah. Baik tuan-tuan. Dan tiada syak lagi bahawasanya tiap-tiap sesuatu itu berkehendak kepadanya Allah. Pada permulaan dan berkekalan selama-lamanya. Tiada kekekalan selama-lamanya. Ada kalanya dengan lisanul hal. Lisanul hal artinya dengan ahwal kelakuannya, dan ada kalanya dengan soreh perkataan lidahnya, atau dengan keduanya, yakni dengan kelakuan keduanya, sama ada lisan hal ataupun soreh. Macam tu. Okey? Boleh? Sekali lagi, Allah Samad maksudnya itu Allah Ta'ala berkehendak. Mana berkehendak tiap-tiap sesuatu barang lain pada Allah. Dan tiada syak lagi bahawasanya tiap-tiap sesuatu berkehendak kepadanya Allah. Pada permulaan dan berkekalan selama-lamanya. Ada kalanya dengan lisanul hal, artinya dengan ahwal kelakuannya, segala kelakuan-kelakuannya makhluk, atau ada kalanya dengan soreh perkataannya makhluk ataupun lidahnya, atau dengan kedua-duanya ini dan dengan perkataannya. Okey? Jadi semua tadi berhajat kepada Allah Taala, sama ada makhluk itu sendiri yang memohon kepada Allah ataupun makhluk itu tak sendiri mohon pada Allah. Makhluk mohon pada Allah ke, makhluk tak mohon pada Allah Ta'ala ke, Allah Ta'ala tetap memberi. Memberi kepada makhluk tadi. Dan lagi dan menyebut ia dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu dengan wajib kaya ia daripada memberi bekas. Itu dengan wajib kaya ia daripada segala yang memberi bekas, dan kaya pula ia daripada bekas, dan lagi pula menolakkan segala kafir harbi yang mendakwa mereka itu ada bagi Allah Ta'ala itu anak. Ada Allah Ta'ala itu anak. Ni kafir harbi ni, kafir Arab kan. Jadi mereka mendakwa Allah Ta'ala itu ada anak, sedangkan Allah Ta'ala tidak ada anak. Ada yang mendakwa bahawa malaikat ialah anak perempuan Allah. Ada yang mendakwa begitu. Ada juga mendakwa Uzair itu sebagai anak Allah. Ada yang menyatakan Uzair itu Tuhan. Uzair sebagai Tuhan. Siapa Uzair? Uzair ni ialah orang-orang seorang yang ahli ibadah lah pada zaman Bani Israel. Dia ni seorang ahli ibadah, dia kuat ibadah, dan doa dia mustajab. Uzair macam tu. Tapi bila Uzair dah mati kan, jadi pengikut-pengikut dia buat gambar Uzair. Pada permulaan mereka hanya buat gambar Uzair, tapi lama-kelamaan mereka menyembah Uzair, dan akhirnya mendakwa Uzair itu sebagai Tuhan. Insya-Allah tuan. Nauzubillah min zalik. Dan lagi pula menolakkan segala kafir harbi yang mendakwa mereka itu ada bagi Allah Ta'ala itu anak. Kata mereka itu malaikat itu anak perempuan bagi Allah. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Jadi disebabkan oleh Allah Ta'ala ni kan, dia mereka dakwa ada Allah Ta'ala ni sebagai ayah. So bila ayah mesti ada anak. Jadi macam Nabi Isa ni anak lelaki,
mereka dakwa lelaki. Jadi malaikat tu anak perempuan. Jadi ada sepasang lah, lelaki dan juga perempuan. Mereka dakwa begitu. Dan kata Yahudi, Uzair itu anak Allah. Uzair pun anak Allah. Dan ada pula kata Uzair ini Allah. Uzair ini sebagai Tuhan. Dan kata Nasrani, Isa itu anak Allah juga. Dan adalah surah Qul huwallahu ahad itu menafikan asal kufur yang 8 daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi surah Qul huwallahu ahad ini tentang menafikan asal kufur yang 8 yang daripada Allah Subhanahu wa taala ini, kerana Allah Taala itu Maha suci daripada kufur yang 8. Semua tak dinyatakan ini mana satu kufur yang 8. Kita tengok baliklah. Baik. Dan iaitu Tuhan itu banyak. Okey, ni antara contoh kufur yang 8 ni. Mana ada katakan kufur 8? Pertama mereka kata Tuhan itu banyak. Satu, ni mustahil bagi Allah. Dan Tuhan itu berbilang-bilang. Ni mustahil bagi Allah. 2 atau lebih. Ni pun mustahil. Dan Tuhan itu berkekurangan. Pun mustahil. Dan Tuhan itu sedikit. Mustahil. Dan Tuhan itu elat. Kerana elat mana wujud Tuhan itu disebabkan dengan suatu sebab. Wujud Tuhan itu sebab bagi wujud sekilan makhluk. Dengan tiada ikhtiar. Lagi tiada maklul. Maklul, wujud matahari itu dikeranakan oleh sesuatu yang lain. Dan syibih. Syibih ni perserupaan. Syibih ni perserupaan ataupun nazar, perbandingan. Perserupaan ataupun perbandingan. Dan atas syibih itu iaitu menyerupakan yang hampir, yang sangat hampir serupa dengan sesuatu. Itu dia katakan syibih lah. Asal mana syibih ni penyerupaan. Tapi kalau sini dia kata syibih ini menyerupai yang sangat hampir dengan satu benda, sangat hampir serupa. Okey, kalau nazir dan arti nazir itu jauh menyerupai. Dia hampir serupa tapi jauh. Jauh sangat serupa. Maknanya 75% makna 70% untuk serupa kalau syibih. Kalau nazir ni mana 25% ada perserupaan. 75% tidak ada perserupaan. Maknanya serupa tapi jauh sangat nak serupa dia. Okey. Kemudian syibih ni dekat serupa. Okey. Itu perbandingan antara syibih dengan nazir kalau sebutlah kitab ni. Kalau makna lain kepada syibih ni serupalah. Nazir ni perbandingan. Seperti kaf tashbih. Kaf tashbih, kaf tamsil. Kan kalau tuan-tuan mengaji kitab nahwu, kaf ni bagi pada 3. Kaf 3. Pertama kaf tamsil. Yang kaf misal. Yang kedua kaf tashbih. Kaf yang bermakna serupa, penyerupaan. Dan yang ketiga kaf tanzil, makna perbandingan. Kaf perbandingan. Mana kaf saja ada 3 dia punya makna dia. Nak tengok jugalah apa makna sesuai kepada kaf tersebut. Huruf kaf saja. Baik. Dan nanti syibih itu menyerupai yang sangat hampir serupa. Dan nanti nazir itu jauh menyerupainya. Seperti menyerupai satu wajah dalam beberapa wajah itu masuk. Mana menyerupai satu wajah daripada beberapa wajah. Dia ada banyak wajah perserupaan, yang wajahnya serupa satu je. Sedangkan lain tidak ada perserupaan. Okey. Macam orang ni lah, macam orang apa tu? Macam anak kembar kan. Anak kembar, ada kembar yang seiras. Ada kembar tak seiras. Okey, ada kembar yang mirip-mirip kan? Ada. Tapi ada kembar yang seiras tu memang orang kata 100% seiras. Susah kadang kita nak bezakan mana adik, mana kakak, mana abang. Mana adik, mana abang. Mana kakak, mana adik. Tak boleh nak beza. Susah kan? Itu namanya kembar seiras. Satu lagi kembar tak seiras. Jauh beza dia. Senang kita nak bezakan. Ini mana adik, mana abang. Macam tu. Baik, kemudian maka firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad.
kata ulama Yaman Allah Taala itu esa. Jadi kata-kata qul wallahu ahad ini menafikan kasrah. Maksud kasrah menafikan banyak dan juga menafikan berbilang-bilang. Kerana ahad itu esa pada zatnya dan esa pada sifatnya dan esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya Allah, esa pada sifatnya Allah dan esa pada perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan itu dua, satu saja. Sifat satu saja. Contohnya kalau mendengar satu sifat saja, sama tu mendengar. Macam tu. Dia tak ada dua mendengar. Tidak ada dua mendengar. Okey? Ada satu saja. Kalau Wahhab, Allah Taala tu Wahhab, penerima taubat. So satu saja penerima taubat yang ada sifat, yang ada wajib Allah Taala tu bersifat penerima taubat. Tidak ada dua penerima taubat. Macam tu. Mana esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya, esa pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Samad lagi. Itu menafikan kekurangan dan sedikit. Artinya tiada umum takluknya. Bila sebut saja Allahu Samad, Allah tempat penumpuan segala makhluk, jadi dia menafikan kekurangan dan sedikit yang ada kepada Allah Taala. Kerana Allah Taala ni dia bukan kurang, dia bukan sedikit. Artinya tiada umum takluk dia. Mana khusus takluk dia. Takluk dia khusus, bukan umum. Dan firman Allah Taala lagi, lam yulad, tidak beranak. Artinya menafikan alat, menafikan kerana bagi wujud yang lainnya. Menafikan kerana bagi wujud yang lain. Kerana Allah Taala itu jata jadi, bukan disebabkan oleh sesuatu sebab, bukan disebabkan oleh sesuatu kerana. Kita ni ada kerana apa? Kerana Allah Taala cipta. Kita ni duduk kat masjid surau ni kerana apa? Kenapa kita duduk kat sini? Kerana perintah Allah. Betul tak? Kerana nak belajar, nak mengaji, kan, nak datang mengimarahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni banyak kerana-kerana. Kerana-kerana kan, disebabkan sesuatu maka kita pun kita buat. Nak masuk syurga pun ya jugalah. Nak dapat pahala pun ya jugalah. Okay? Nak jumpa geng pun, geng masjid pun ya jugalah. Betul tak? Nak berburak dalam masjid pun kan iya jugalah. Iya jugalah kan. Macam tu. Maknanya kita buat tu kerana, mana ada kerananya. Sebabkan satu kerana maka kita pun datang ke masjid, kan, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, lam yulad. Lam yulad itu menafikan maklul. Makna artinya dikeranakan akan Allah itu oleh yang lainnya. Elat ataupun maklul. Elat mana kerana, maklul yang dikeranakan. Elat kerana, maklul yang dikeranakan. Gitu. Baik, seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya Allah. Maksudnya menafikan syibih dan menafikan nazir. Menafikan penyerupaan, sama ada secara dekat penyerupaannya ataupun nazir, penyerupaan secara penyerupaan segi sudut yang jauh. Menafikan syibih dan menafikan nazir, dua-dua tu ternafi. Bila kita ucapkan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan Boleh. Seterusnya ada kata musannaf lagi, wahdaniyat. Okey, kita masuk pula wahdaniyat tuan-tuan. Jadi qiyamu ta'ala bi nafsi, berdiri Allah Taala dengan sendiri dah selesai dah. So kita masuk sifat yang wajib yang Allah Taala suruhnya, itulah wahdaniyat. Wahdaniyat, qudrat, iradat, kan? Ada lagu tu. Wujud, qidam, baqah, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat. Okey? Ada lagu tu kan. Saya pun tak lancar lagu tu kan. Okey. Baik. Dan kata musannaf wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? La sani lahu ta'ala fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi. Itu mana wahdaniyah?
Maksud wahdaniat ialah esa pada zatnya dan esa pada sifatnya dan esa pada perbuatannya. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu seterusnya wahdaniat, artinya la saniya lahu ta'ala fi zat, tiada dua bagi Allah Ta'ala pada zatnya. Maknanya zatnya satu saja, esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga dan sebagainya. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir kadang Tuhan dia banyak. Tuhannya banyak. Macam tu. Baru ni saya tengok ada satu video tu kan. Video ada satu padri Afrika. Kan? Dia tunjuk dia dalam macam satu perhimpunan lah. Kan? Dia tunjukkan gambar padri Afrika, dia tunjukkan gambar Jesus yang disembah oleh orang-orang Eropah. Orang Eropah. Kan? Dia tunjuk gambar dia, lepas tu dia cakap apa, lepas tu dia tampar gambar Jesus ni. Kan? Gitu. Ni ada cakap lah. Bahawa Jesus pada setiap kaum-kaum terdapat dalam dunia ni, kan, berbeza-beza dia punya Jesus dia. Tak sama. Kalau Jesus Eropah, Jesus Eropah, maka dia miriplah orang Eropah. Kalau Jesus Afrika, miriplah orang Afrika. Kulit hitam Jesus dia. Kalau orang Cina, maka dia punya Jesus tu macam Cina lah. Kalau Jepun macam Jepun. Agak kalau Melayu pun mirip orang Melayu kot Jesus dia. Macam tu. Jadi maknanya Jesus pun yang mereka dakwa sebagai Tuhan tu, Nabi Isa tu sebagai Tuhan, Jesus tu, di kalangan agama-agama Kristian terdapat di dunia ni pun masing-masing berbeza macam manakah rupa Jesus itu. Masing-masing nak Jesus itu mirip kepada bangsa mereka. Macam tu. Jadi mana satu Jesus? Tak tahu. Banyak sangat Jesus. Kan? Amerika dia sembah dia punya Jesus dia. Kan? Afrika sembah Jesus dia kulit hitam. Cina kulit putih, mirip Cina, mata sepet. Mata sepet kan? Jesus ni mata sepet. Jadi berbeza-beza Jesus. Itu sebabnya konteks Islam ni, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita tak boleh lukis gambar dia. Tak boleh lukis gambar dia. Jadi kalau lukis gambar Nabi ni agak orang mereka pun lukis gambar Nabi ni lain rupa. Orang Melayu lukis gambar Nabi lain rupa. Tak? Orang Malaysia lukis gambar Nabi ni lain rupa. Kan? Orang Cina pun lain rupa dia, yang Islam lah. Jadi akan berbeza-beza gambar Nabi. Mana satulah gambar Nabi yang sebenarnya. Macam tu kan? Itu sebabnya dalam konteks Islam ni kita tak boleh melukis sebagai gambar Nabi ataupun gambar wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan banyak versi lah. Banyak versi rupa Nabi ni. So macam mana rupa dia sebenarnya tak tahu. Wallahu alam. Itu sebabnya kita tak boleh melukis. Baik, kemudian artinya yang keenam daripada sifat yang wajib Allah Ta'ala itu wahdaniat, artinya esa pada zatnya, esa pada sifatnya dan esa pada perbuatannya. Kerana diambil daripada tafsir musannaf pengarang itu dan diketahui daripada demikian itu bahawa segala bahagian wahdaniat itu tiga. Rupanya wahdaniat ni tuan-tuan dia terbagi pada tiga. Pertama, wahdaniat pada zat. Yang kedua nanti wahdaniat pada sifat. Dan yang ketiga nanti wahdaniat pada afal. Okey, kita lihat dulu wahdaniat pada zat. Pertama, wahdaniat pada zat. Dan maknanya ketiadaan bersusun pada zat seperti berjisim yang menerima bahagi. Allah Ta'ala ni bukan jisim yang boleh menerima bahagi. Dan tiada pula bagi seseorang zatnya seperti zat Allah. Tidak ada orang dalam dunia itu zat itu seperti zat Allah. Tak ada. Dan tiada pula jauhar fard. Jauhar fard ni maknanya sesuatu yang tidak boleh menerima bagi. Pun juga Allah Ta'ala bukan macam tu. Bukan jauhar fard. Bukan sesuatu yang boleh menerima bagi. Dan bukan Allah Ta'ala ni seperti angin ke, seperti cahaya ke.
Allah Ta'ala ni seperti suasana malam ataupun siang. Malam dan siang, kan? Allah Ta'ala itu bukan begitu. Semuanya bukanlah. So apa saja tergambar dalam pemikiran kita, itu bukannya Allah. Okey? Ulang balik. Pertama, wadaniyat pada zat. Dan maknanya wadaniyat pada zat, ketiadaan bersusun pada zatnya seperti berjisim yang membagi. Kalau jisim boleh membagi. Contoh, kalau satu boleh bagi lagi. Jadi setengah. 1/2, 1/2. 1/2 boleh bagi lagi. 1/3, 1/3 kan. Boleh bagi lagi. 1/4, 1/6, 1/8, 1/16. So boleh membagi. Dan bukan juga Allah Ta'ala ini jauhar fard, tak boleh membagi pun bukan Allah. Dan tiada kita ketahui akan hakikatnya Allah hingga di akhirat sekalipun, tak kala melihat akan dia oleh segala orang yang mukmin, insya-Allah. Dan kita pun tak tahu hakikat yang sebenarnya sehinggalah kita dapat akhirat besok, dapatlah melihat akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ni ahli syurga, kita minta kita semua ahli syurga, so akhirat besok kita dapatlah melihat akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bukan kita nak lihat zat Allah Ta'ala saja, malahan kita juga dapat melihat batang tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga nak melihat batang tubuh nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi lain, kan? Kita hanya dengar cerita tentang nabi ni. Oh, Nabi Musa macam ni ceritanya, Nabi Isa macam ni cerita dia, kan? Dalam Quran. Kita pernah jumpa ke Nabi Isa? Kita pernah jumpa ke Nabi Musa? Kita pernah jumpa ke Nabi Khidir? Tak pernah jumpa. Akhirat besok baru jumpa. Baru kita jumpa, oh macam ni rupanya Nabi Khidir, macam ni rupa Nabi Nuh. Oh macam ni rupanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh macam ni zat Allah Ta'ala, kan? So kita masing-masing menunggu-nunggulah. Menunggu-nunggu saat-saat tersebut. Terutama sekali kita kata dalam musim maulud ni, kan? Apa tanda kita cinta pada Nabi? Apa tanda kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tandanya salah satunya rindu kepada batang tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu batang tubuh dia. Macam manakah hakikat batang tubuh Nabi itu yang sebenarnya? Okey? Kita hanya boleh tengok setakat macam jubah Nabi dalam gambar, kan? Jubah Nabi, tongkat Nabi, pedang Nabi, rambut Nabi, janggut Nabi. Itu je yang boleh kita tengok, kan? Batang tubuh dia dapat tengok ke? Tak dapat lagi tengok. So bila dapat tengok? Akhirat besok lah, kan? Di pada mahsyar besok, dia akan beri syafaat. Seterusnya, maka iaitu ibarat daripada nafikan muttasil pada zatnya. Mana menafikan kam muttasil yang pada zat Allah Ta'ala. Maka iaitu ibarat daripada nafikan yang bersambung pada zatnya. Artinya tiada dapat zatnya itu dibelah ataupun dikerat. Zat Allah Ta'ala ni tak boleh dibelah, tak boleh dikerat. Tak boleh kita nak suku-sukukan, tak boleh. Nak pecah-pecahkan zat Allah Ta'ala pun tak boleh. Dan nafi pula kam mumpasil, kam yang bercerai pada zat, iaitu tiada ada zat yang lainnya itu seumpama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So maknanya bila kita kata wahdaniyah pada zat, bila kata wahdaniyah pada zat, dia terbagi pada dua. Pertama, menafikan kam yang bersambung. Yang kedua, menafikan kam yang bercerai. Kam maknanya bilang-bilangan. Menafikan bilang-bilangan yang bersambung dan menafikan bilang-bilang bercerai. Bila sebut wahdaniyah pada zat Allah Ta'ala, dia akan menafikan dua tu. Apa maksud menafikan kam bilang-bilangan yang bersambung?
pada zat artinya tiada dapat zat itu boleh dibelah atau dikerat, dipotong ke, dibagi-bagi ke, disuku-sukukan ke, semua tak boleh. Dan menafikan pula kam yang bercerai, bilang-bilangan bercerai pada zat. Dan iaitu tiada ada zat itu yang lain seumpama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Faham kan? Baik, soalnya dan yang kedua wadaniyat pada sifat. Macam mana pula? Tadi wadaniyat pada zat. Sekarang ni wadaniyat pada sifat. Dan maknanya tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang maha suci daripada satu jenis. Seperti ada baginya dua kudrat atau lebih banyak daripada dua kudrat, atau ada dua iradat, ada dua ilmu atau lebih. Ini semua mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Kerana Allah Taala itu ada kudrat, satu kudrat saja yang ada pada Allah. Iradat pun ada satu iradat saja yang ada pada Allah. Tidak ada berbilang-bilang. Bila ada berbilang-bilang kudrat, mana akan ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan, masing-masing mengaku ada kudrat. Masing-masing mengaku ada iradat. Itu sebabnya iradat itu satu saja. Kudrat satu saja, ilmu pun satu sahaja. Baik. Seperti ada baginya dua kudrat atau lebih banyak, atau dua iradat atau dua ilmu atau lebih banyak. Dan tiada bagi orang yang lainnya sifat seperti dengan sifatnya Allah. Seperti adalah bagi yang lain itu kudrat seperti kudrat Allah. Ini mustahil. Mustahil. Ada yang lain satu kudrat yang sama dengan kudrat Allah pun mustahil. Ini tak adalah. Macam tu. Satu kudrat saja. Adapun bahawa ada bagi yang lain itu kudrat tiada seperti kudrat Allah Taala. Kalau ada pun yang lain itu kudrat, tidak akan sama kudrat yang ada kepada Allah Taala. Macam kita kan ada kudrat juga. Kita pun ada kekuatan juga. Kita boleh angkat besi, kita boleh angkat gergaji, kita boleh angkat kayu. Macam-macam benda kita boleh angkat. Betul tak? Tapi kudrat kita terbatas. Waktu muda dulu kudrat kita kuat. Kita boleh angkat sampai 300 kilo besi kita boleh angkat. Bila dah tua ni boleh angkat 300 kilo tak? Tak boleh. Hanya setakat mungkin dalam 7 kilo, 8 kilo. Mungkin kita boleh angkat macam tu je. Macam tu. Dah tak angkat kuat pun dah tak boleh. Faham kan tuan-tuan? Baik. Adapun bahawa ada baginya lain seperti kudrat, tiada seperti kudratnya Allah. Dan tiada memberi mudarat ia. Seperti bahawa adalah bagi yang lain itu kudrat yang tiada memberi bekas. Mana sama ada memberi mudarat ke, memberi manfaat pun, kudrat yang ada pada benda lain tidak akan sama dengan Allah Ta'ala. Okey. Maka iaitu muafakat pada nama kudrat juga. Kalau ada pun Tuhan lain tu ada kudrat, hanya di segi istilah saja sama. Segi sebutan sama, tapi di segi fungsi tak sama. Macam kita tadi lah, kita ada kudrat kan. Tetapi adakah kudrat kita sama dengan kudrat Allah? Tetap tidak sama. Kudrat kita dengan kawan kita pun kadang tak sama. Tak, kudrat kita dengan kudrat kawan kita pun tak sama. Kudrat kita dengan anak kita pun kadang tak sama. Waktu kita muda-muda kudrat kita kuat. Bila kita dah tua, kudrat kita tak kuat. Anak kita kudrat lagi kuat begitu. Kan, waktu muda dulu kita angkat anak kita. Waktu kita dah tua, siapa angkat kita? Anak pula. Macam tu. Dia pula angkat kita, dia pikul kita. Itu pun kalau dia nak angkat, ada jenis yang tak pandang ayah pun ada. Kita tahu je, lantaklah kau dia. Apa kita? Kau nak pergi mampu. Macam tu. Ini anak tak kena budi lah. Anak kena budi. Kalau anak kena budi, dia tengok ayah sakit, ayah tak boleh jalan, dia bantulah, dia dukung anak ayah kan. Dia angkat letak atas kursi roda ke dan sebagainya. Ini tak ada apik tuan-tuan.
Macam tu. Ada je ini macam tu. Baik, kemudian maka iaitu muafakat pada nama kudrat jua, tetapi antara dua kudrat itu bersalahan pada hakikatnya. Nama saja kudrat, ni kudrat A, kudrat B. Ini kudrat C. Tetapi hakikat setiap kudrat itu adalah berbeza-beza. Apalagi kalau kudrat Allah. Kias oleh kamu bagi segala sifat yang lain yang sah diitlakkan pada hamba. Islah sah diitlakkan kepada hamba. Maka iaitu ibarat daripada nafikan muhtasir pada sifat. Jadi bila kita sebut wadaniyat pada sifat, maksudnya menafikan kam muhtasir pada sifat. Maksudnya menafikan berbilang-bilang pada sifat. Iaitu berbilang-bilang sifat bagi zat yang mukaddisah, zat yang suci daripada jenis yang satu, seperti barang yang lagi akan lalu sebutnya, akan datang sebutnya. Yang kedua, ibarat daripada menafikan kam mufasil, ibarat daripada menafikan berbilang-bilang yang bercerai pada sifat, iaitu sebut tetap sifat bagi yang lainnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti yang telah lalu sebutnya. Sebenarnya sifat yang ada pada Allah satu saja. Satu. Kalau kudrat, satu kudrat. Kalau iradat, satu iradat. Kalau basar melihat, satu sifat basar saja. Tidak ada dua sifat basar. Kalau ada dua sifat basar, sudah tentu akan ada pada makhluk yang lain pula. Macam tu. Ada Tuhan yang lain pula yang ada sifat basar. Jadi benda ni menafikan. Okey, yang ketiga, wahdaniyat pada afal, pada perbuatan. Sampai situlah. Sampai situ. Yang ketiga, wahdaniyat pada afal ataupun perbuatan. Kerana wadaniyat ada tiga. Pertama, wadaniyat pada zat. Yang kedua, wadaniyat pada sifat. Yang ketiga, wadaniyat pada af'al ataupun pada perbuatan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kalau ada soalan? Ada soalan tak? Ya. Macam mana? Nabi Nabi masih hidup sampai sekarang. Nabi dah wafat. Sampai sekarang. Kalau dia hidup sampai sekarang tu, dia di mana? Dia ada di mana-mana. Dia kata Nabi ada di mana-mana. Nabi Hidir. Nabi Hidir bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Hidir. Nabi Hidir ni kalau sebut dalam kitab pun menyatakan Nabi itu masih hidup. Nabi Hidir itu masih hidup. Dalam kitab Tuhfatul Murid yang dikarang oleh Ibrahim Bajuri pun ada sebut Nabi ini masih hidup. Cuma kita tak tahulah dia duduk kat mana. Hakikatnya tak tahu dia duduk di mana. Dan kalau dia hidup pun, kalau dia tuan-tuan jumpa pun, apa yang tuan-tuan nak minta pada dia? Kalau dia hidup, kalau tuan-tuan jumpa kan, apa keperluan tuan-tuan pada dia? Bukan ada tuan-tuan ada keperluan sesuatu lah. Saya tak tahulah keperluan masing-masing kan. Macam tu. Cuma disebut dalam kitab begitulah. Dalam kitab Tuhfatul Murid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani, itu dia disebut situ bahawa Nabi itu masih hidup. Cuma hakikatnya kita tak tahu di mana. Itu bukan kuasa kita, kuasa Allah Ta'ala. Cuma kalau kita jumpa pun Nabi Hidir itu apa keperluan dia, itu je lah. Sebab dia tak boleh bawa syariat yang lain kecuali syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Hatta kalau nabi lain sekalipun masih hidup, kan, mereka tak boleh membawa syariat agama mereka. Syariat mereka tak boleh. Mereka kena bawa juga syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja tu. Tak boleh buat syariat lain lah, kerana syariat lain tu dah mansuh. Yang ada syariat baginda Rasulullah je lah.
Iaitu dia bawa yang baginda Rasulullah punya je lah. Kalau dia bawa yang lain tu dah tak boleh lah, kita dah tak ikut, tak boleh. Macam tu. Baik. Tu je lah yang dapat saya bagi jawapan. Wallah alam. Habis dah. Lagi? Tak ada? Tak ada. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-saliqah wa ala mutaqabbala aslan halal mubarakatan katsira. Wasiyana fata ya alim ulana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala qaribin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi antal fatin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana la rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum.